Inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak melancarkan bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 7.0 untuk perniagaan aktif di bawah perkeso menerima reaksi positif banyak pihak termasuk Dewan Usahawan Bumiputra Sarawak DUBS. Jadi Nosila, apa faktor DUBS menyokong BKSS ini? Nosila. Dewan Usahawan Bumiputra Sarawak DUBS menyambut baik bantuan keuangan khas RM10,000 di bawah bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 7.0 yang diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg semalam kepada perniagaan aktif yang berdaftar di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Presiden DUBS Datuk Abang Helmi Tan Sri Ikhwan berkata, DUBS turut memperjuang bantuan sedemikian sebelum ini bagi memastikan peniaga Bumiputra mampu bertahan sehingga pandemik ini reda. Sebenarnya telah diperjuangkan oleh DUBS. Kita paling lantang sekali memperjuangkan untuk membantu ahli-ahli peniaga, ahli-ahli kita dan peniaga Bumiputra. Kita mau supaya setidaknya dapat bangkit semula lah. Tapi kita kurang pasti banyak mana ahli-ahli kita akan terangkum dalam bantuan itu. Ke arah itu, DUBS akan mengkaji jumlah peniaga di bawah DUBS yang membuat caruman dengan perkeso untuk mengetahui bilangan yang mendapat manfaat tersebut. Beliau memberitahu demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kuching. Sementara itu, peniaga yang ditemui juga menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada kerajaan negeri atas keprihatinan terhadap para peniaga. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dengan bantuan yang diberikan kepada kami peniaga kecil, peniaga yang di sini banyak manfaatlah. Duit tu dapat kami untuk modal, bayar gaji pekerja, bayar sewa. Bantuan keuangan khas sekali beri atau one-off sebanyak RM10,000 ini khusus untuk perniagaan aktif di Sarawak yang berdaftar dengan perkeso sehingga 31 Disember 2020. Ia akan dibayar dalam dua peringkat iaitu RM5,000 pada September depan, RM5,000 lagi akan dibayar pada penghujung tahun ini iaitu bulan Disember 2021. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 4 Ogos. Di Miri, semua pihak diseru terutama golongan majikan supaya mengambil pendekatan proaktif dengan mengingatkan kaki tangan syarikat atau jabatan masing-masing untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi mengekang penularannya di tempat kerja yang semakin banyak dilaporkan susulan kewujudan satu kluster baru diisytiharkan sebagai kluster Mega Suai. Menteri Pengangkutan yang juga bertanggungjawab terhadap Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin menegaskan kerjasama majikan dan pekerja amat penting bagi mengelak berlakunya penularan COVID-19 di tempat kerja dengan mengamalkan kebersihan diri selain segera mendapatkan suntikan vaksin seperti yang disarankan kerajaan. Jelasnya sehingga 3 Ogos lepas, bahagian Miri telah mencatatkan 40 kes positif COVID-19 melibatkan 32 kes dari daerah Subis dan 8 kes dari daerah Miri. Daripada 32 kes di daerah Subis itu, 23 kes atau 71.88% adalah dari kluster Mega Suai dikesan di kalangan pekerja dan ahli keluarga mereka di sebuah ladang kelapa sawit. Kes indeks kepada kluster tersebut adalah kes ke-76,390 merupakan seorang lelaki tempatan berusia 40 tahun yang dikesan positif COVID-19 melalui ujian saringan pekerja di hospital swasta.
Setakat 3 Ogos, sejumlah 351 individu telah disaring, 24 dikesan positif COVID-19 termasuk kes indeks, sementara 327 masih menunggu keputusan ujian saringan. Kesemua mereka yang positif telah dimasukkan ke Hospital Miri dan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC di Miri untuk tujuan rawatan lanjut. Kes-kes lain yang dilaporkan di daerah Subis merupakan kontak rapat kepada kes positif lain yang kesemuanya telah dikuarantin. Manakala kes-kes di daerah Miri termasuk 5 kontak rapat dan 3 kes saringan bergejala. Aktiviti pengesanan aktif sedang dijalankan terhadap kontak rapat mereka. Ekoran kes-kes berkenaan melibatkan tempat kerja. JPBB Miri turut mengingatkan semua warga Miri yang layak termasuk individu yang berumur 18 tahun ke atas supaya segera mendapatkan vaksin. Pelbagai pihak tampil menghulurkan bantuan dan sumbangan bagi meringankan beban penduduk 13 pintu Umar Seping Kajang Long Koyan Belaga yang terlibat dalam kejadian kebakaran 21 Julai lepas, sekaligus membantu mereka membina semula kediaman yang musnah dalam insiden tersebut. Menurut Ketua Kaumnya, Marin Umayan Ketek, antara pihak yang menyumbang termasuk para pemimpin. Namun apa yang amat penting ketika ini adalah bahan asas dan perkakasan yang perlu bagi pembinaan penempatan baharu mereka. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah dengan mereka. Dalam keadaan macam ni saya perlu untuk bantu. Keperluan adalah yang utama jing, paku, tukul, gergaji dan semua alat pertukaran lah. Dalam perkembangan berkaitan, 4 keluarga Islam yang tinggal dan berasal dari rumah panjang itu turut mendapat perhatian Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Islam dan Jabatan Agama Islam Sarawak Jais bin Tulu. Bantuan pakaian dan peralatan solat selain daripada makanan serta minuman dihulurkan oleh unit saudara kita USK, Sungai Asap, Prokas dan Lembaga Amanah Kebajikan Islam bin Tulu Lakip kepada 4 keluarga tersebut. Saya pun bersyukurlah, ya, kerana kami memang memerlukannya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasihlah pada pihak yang ada membantu kami, meringankan sikit beban kami. Kadang kami pun macam macam tak apa fikir. Yang bantu alhamdulillah juga bersyukur. Terima kasih banyak juga yang pada yang bantu kami yang kena musibah ni lah. Saya berucap terima kasih banyak terima kasih lah pada yang menolong kami. Untuk rekod, penduduk Islam di Sungai Asap masih menunggu pembinaan perkampungan saudara kita Sungai Asap yang telah disetujui oleh pihak kerajaan sebelum ini. Lokasi penempatan itu juga telah dikenal pasti dengan keluasan kira-kira 54 hektar tanah. Penduduk di Sibu diingatkan agar tidak leka dan terus mematuhi prosedur operasi standard SOP sedia ada dalam fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Pensyarah Fakulti Undang-Undang dan Perniagaan University College Teknologi UCTA Sibu, Khairul Anwar berkata, walaupun kadar vaksinasi di Sibu tinggi, namun kes COVID-19 masih menular, termasuk varian Delta. Kadar vaksinasi agak bagus di mana peratusan yang menerima dos 1 dan juga dos 2 meningkat dengan begitu drastik. Itu perkembangan positif yang dapat kita banggakan, tetapi perlu diingatkan walaupun sudah mendapat kedua-dua dos vaksin, kita tidak boleh mengabaikan SOP. Tambahnya, kerjasama daripada semua pihak penting dalam melandaikan keluk jangkitan wabak COVID-19 ini agar keadaan ekonomi dan sosial kembali pulih. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media di UCTS Sibu. Projek membina jambatan besi Jalan Bunau Oyak Selangau yang menelan kos RM500,000 telah siap sepenuhnya. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang berkata, projek tersebut adalah di bawah peruntukan Projek Transformasi Luar Bandar RTP 2020. Jelasnya projek itu telah bermula pada Disember tahun lepas dan siap lebih awal daripada jadual yang sepatutnya. Katanya lagi, pada asalnya jalan itu merupakan bekas jalan balak Tanah Merah dan jambatan asalnya ialah jambatan kayu balak. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM. Dengan siapnya jambatan besi tersebut, ia memudahkan penduduk setempat melakukan kegiatan harian selain kerja pembinaan bekalan elektrik luar bandar juga sedang rancak dijalankan. Beliau turut berterima kasih kepada pihak Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Sibu yang merupakan agensi pelaksana dan semua yang terlibat kerana telah melaksanakan projek berkenaan dengan jayanya.
Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan.